6.3 apakah usaha yang dibuat oleh British pada waktu itu untuk menangani ancaman komunis. Sebelum ni kita dah belajar tentang darurat, kita dah belajar tentang askar. Jadi kita nak tengok di bawah undang-undang darurat ni, kalau kita tengok situ dia ada satu bahagian yang kita namakan yang dinamakan ataupun yang dibuat oleh British, iaitu memperkenalkan sistem pendaftaran. Ini IC lah. IC untuk mengawal, tujuannya entah untuk mengawal pergerakan penduduk. Baru ada IC pada waktu itu. Jadi kita nampak sama macam hari ni lah. Setiap lelaki dan wanita dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas kena daftar dan ada IC pada waktu itu. Dan kena bawa lah IC. Macam hari ni tak bawa IC kena tahan ni. Ini gambar IC dulu-dulu. Senang-senang IC dia bawa kad ini ke mana-mana jua. Dia kata. Okey, tengok kad penalan ni. Ini special constable yang memeriksa ini mereka melalui sekatan. Dia akan semak tengok IC lah, macam PKP kita nak lalu diminta surat kan, macam itulah. Ini nampak orang lalu naik motor periksa kad penalan, dalam bas pun dia periksa apa tujuan kad penalan. Nampak sini bila sebut tujuan, atas ni dah ada jawapan ni. Ni untuk mengawal pergerakan penduduk. Tujuan satu je, mengawal pergerakan penduduk. Umur berapa? 12 tahun dan ke atas. Itu surat IC. Ini ialah kampung baru yang cikgu sebut pada siri 1 yang dipagar bagi menghalang komunis masuk, dan mereka ini membantu komunis dari segi makanan dan ubat-ubatan. Itu kampung baru ada pagar, dijaga oleh special constable. Ini gambar Sir Harold Brinks. Nanti kita belajar rancangan Brinks. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ketiga ni dia kata apa? Buat pendaftaran. Yang keempat ialah rancangan Brinks. Okey. Dalam rancangan Brinks ni anak-anak okey, kita tengok apa tujuan dia. Dia nak memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen. Min Yuen ni komunis. Nak memutuskan segi apa? Ini memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen yang membekalkan makanan, senjata, maklumat, ubat-ubatan kepada PKM. Jadi tak boleh lah. Bila dia pagar kawasan rumah tu, mereka tak boleh keluar. Jadi komunis kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Macam Batu Gajah ni banyak kampung baru. Kampung baru Bemban, kampung baru Cangkat, dan sebagainya. Okey. Tengok suasana kampung baru. Tadi gambar lah. Penduduk setinggan gini dipindahkan. Terpaksa dipindahkan dan mereka digelar kampung baru yang lengkap. Semua ada. Siapa tak nak? Bekalan air, api, sekolah dan kemudahan kesihatan. Dan yang paling penting, tempat ini dengan lengkap dengan tempat ibadat dipagari dengan kawat berduri. Macam PKPD ada kawat berduri. Jadi kita nampak rancangan Brinks ini memberi kesan kepada perbuatan, buktikan kesan dia. Inilah kesan kepada penduduk tempatan, kesan yang positif. Ini kesan kepada komunis negatif lah. Mereka hilang makanan, tak ada makanan, ubat, sebagainya. Itu kalau kita nampak. Ini Min Yuen. Kita tengok Min Yuen. Apa itu Min Yuen? Tadi kita sentuh. Sorry, dia lari sikit tu. Min Yuen ni ialah komunis sebenarnya. Ini ialah organisasi massa. Min Yuen. Apa itu Min Yuen? Ini kira mata dan telinga komunis lah. Kalau kita tengok Min Yuen ni ialah organisasi massa untuk mendapat bekalan makanan dan wang. Jadi komunis ni kira jahat lah ni. Kerja dia orang ni merompak dan sebagainya, mengugut, membunuh. Dan mereka ni bukan bergerak pada waktu siang saja.
kebanyakannya gerak pada waktu malam. Ni beroperasi pada waktu malam. Bila cikgu baca dalam satu artikel tu, waktu malam dia orang gerak. Dia orang menyamar. Sebab bukan senang mereka nak kenal. Itu sebab dia buat IC tu. Mereka bergerak di kalangan rakyat tanpa senjata api. Tapi sebenarnya mereka ni jahat. Ni nampak bila darurat, nampak bila panggihan makanan di kampung baru. Macam PKPD lah. Bagi makan macam tu, simpan nasi, tengok. Ambil nasi, tengok. Yang kelima, nampak ni. Sir Henry Geni sebelum dia mati lah tawaran pengampunan ni. Sir Henry Geni mengisytiharkan pengampunan. Mana-mana komunis yang serah diri diberi pengampunan. Dilemparkan risalah melalui kapal terbang ni lah 40 juta risalah, 12 juta pas untuk memujuk komunis serah diri. Ni supaya menyerah diri. Dia lempar, jadi orang baca. Maka ramailah komunis yang menyerah diri pada waktu itu. Yang keenam, ini kempen bulan. Ada bulan dia. Maksud dalam bulan tu mereka buat kempen bulan rakyat melawan penjahat. Senang benar ini Jadi kita tengok di sini berjaya berjaya melibatkan pelbagai kaum bekerjasama menentang komunis. Ini kita nampak. Adakah dia berjaya atau tidak? Berjayalah. Tengoklah gambar mereka bergerak ni ini gambar pergerakan mereka untuk menentang komunis pada waktu itu Okey. 6. Yang ketujuh, ni perintah berkurung. Perintah berkurung. Apa tu perintah berkurung? Perintah berkurung ni ialah tak boleh keluar rumah. Duduk je di rumah. Macam kita sekarang PKPD itu kan PKP kan. Tengok ni. Tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Tak boleh keluar rumah tanpa tujuan. Jadi kita nampak terutamanya kawasan-kawasan hitam. Hitam ni maksudnya komunis banyak. Contohnya di Labis, Johor, dikenakan perintah berkurung. Yang mana penduduk yang enggan kerjasama ditangkaplah. Kerjasama akan ditangkap. Kita nampak perintah berkurung ni terhadap penduduk yang enggan kerjasama dengan pihak berkuasa untuk membenteras ancaman komunis. Ini kita nampak pada waktu itu itu hebatnya. Okey, kita nampak. Yang lain tu kita laju je ini perang saraf. Apa itu perang saraf? Untuk menghapuskan komunis melalui memenangi hati dan fikiran rakyat. Apa dia buat? Okey, saya letak warna biru ni. Apa dia buat? Jadi kita nampak di sini macam mana dia nak memenangi hati rakyat pada waktu itu. Kita nampak agak unik lah dia nak memenangi hati dan fikiran penduduk dengan menjalinkan hubungan baik di antara semua kaum. Kita nampak pada waktu itu ini dibuat oleh Sir Gerald Templar ni dan lawatan ni. Kita nampak situ yang melonggarkan syarat kewarganegaraan. Itu sekadar kita baca lah Okey, yang ini pun cikgu laju. Ni cikgu nak pergi sini. Kawasan hitam dan kawasan putih. Cikgu ada hantar artikel dalam grup. Apa itu kawasan hitam? Ini kawasan yang komunis aktif. Kawasan putih dah bebas daripada ancaman komunis. Kita nampak antara kawasan-kawasannya putih. Kita nampak dalam Melaka, Terengganu sampai Negeri Sembilan. Ini kawasan putih. Maksudnya bebas sikit bergerak lah berbanding orang lain Yang ke-9, ini kita nampak macam mana Chin Peng, Chin Tian, Rashid Maidin terlibat dalam rundingan untuk menamatkan ancaman komunis ini. Dia nak menamatkan ancaman komunis, maka ke-6 mata ni bertemu. Ini wakil tuan. Siapa dia? Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan David Marshall.
Manakala wakil komunis 3 juga. Apa? Cimping, Cintian dan Rashid Maidin. Baik, apa yang diminta oleh tuanku? Ini mungkin soalan tanya. Tuanku minta apa? Bubarkan PKM, letak senjata dan serah diri. Ini tuanku minta. Cimping pula minta. Cimping pula meletakkan syarat. Seandainya akan buat sekiranya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai parti politik yang sah. Allah, tengok. Ada gitu pula. Jadi kita tengok apa tindakan Tunku. Tunku enggan menerima. Bagus. Salute kepada Tunku Abdul Rahman kita nampak. Okey. Yang lain itu kita nampak banyak langkah-langkah yang nak dibuat oleh kerajaan untuk mengatasi ancaman komunis ini. Pelajar tengok yang cikgu tanda tu kebanyakannya kena tahulah. Yang lain itu pelajar boleh baca. Contohnya ni, siapa yang menangkap Cimping akan diberi 250,000. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah stay at home dan teruskan belajar.